7 orang yang boleh bercakap ketika mana masih kecil. Disebutkan oleh beliau, takallama fil mahdi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Muhammadu wa Yahya wa Isa wal Qalil wa Maryamu wa mubarri'u Jurayj summa syahidu Yusufa wa tiflun ladal ukhdudi yarwihi Muslimu wa tiflun alaihi marra bil ummati allati yuqalu laha tazni wa la tatakallamu wa ma shitatu fi ahdi fir'auna tifluha wa fi zamanil hadil mubarak yakhtimu. Ada 7 orang di sini. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang boleh bercakap ketika mana lahir. Sayyidina Yahya alaihi salam juga bercakap ketika mana masih kecil. Sayyidina Isa alaihi salam bercakap ketika kecil. Sayyidina Ibrahim juga bercakap ketika kecil. Sayyidina Maryam juga bercakap ketika kecil. Sayyidina Jurayj, Mubarri'u Jurayj, iaitu yang budak tadi, yang menyelesaikan masalah Jurayj, budak tu cakap juga. Kemudian yang menjadi syahid kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian tiflu ukhdud, anak yang mana sebelum dilemparkan ke dalam ukhdud, dalam budak yang waktu ketika ashabul ukhdud, ada yang budak lelaki itu pergi mengaji dengan tukang sihir. Dalam perjalanan dia jumpa dengan seorang wali, sebagian kata itu adalah Nabi Allah Ta'ala, dan dia mengaji dengan Nabi tersebut. Kemudian dia balik, bila pergi jumpa dengan tukang sihir tanya kenapa lambat. Kata dia, kerana tadi mak saya halang dalam perjalanan, keluarga tak bagi mai dan seumpamanya ada kerja, maka dia dipukul. Kemudian dia pun balik, sampai di rumah lewat, dia bagi tahu pula kata tukang sihir halang dia, kena pukul pula dengan keluarga. Tiap-tiap hari nak pergi mengaji, tapi pergi juga dengan tukang sihir. Pergi mengaji, jumpa tukang sihir. Akhirnya sampailah jumpa satu hari dengan seekor binatang menghalang jalan. Kata sebahagian ulama katanya singa, kata sebahagian kata badak yang besar yang menghalang jalan, dan kemudian dia ambil batu. Kemudian budak tadi kata, ya Allah, kalaulah dengan barakah guru yang saya belajar dengan dia itu benar, maka matikanlah binatang ini. Maka dia baling batu kepada binatang tadi, mati binatang tersebut. Maka yakinlah dia bahawa ajaran gurunya yang pertama tadi adalah benar, bukan tukang sihir. Kemudian dapat berita tadi sebar ke seluruh negeri, dan akhirnya dia ditangkap. Kemudian nak dibunuh dia, dan tidak terbunuh. Sampailah dia sendiri bagi tahu, kalau nak bunuh saya, bunuh jadi wali terus. Jadi wali. Dia pergi mengaji lah. Bayang untuk guru dia macam mana tak? Tok guru dia ditangkap dan digergaji kepala. Gergaji kepala. Bayang, tanam setengah badan, gaji kepala daripada atas. Dia waktu nak ditangkap tak boleh dibunuh. Tok guru nak gaji kepala, dia tak kena. Dia nak bunuh tak boleh. Ya, kadang-kadang al-mafdhul ataupun boleh jadi anak murid lebih pada tok guru. Boleh jadi. Boleh jadi dia lebih pada tok guru. Tok guru syahid dah, dia tak boleh lagi. Nak bunuh, lempak dalam laut, tak mati. Nak tengok dia ada hidup balik jalan macam biasa kat kampung. Tahu atas gunung, hidup lagi, hidup jalan macam kat kampung. Tak apa. Dah kali dia sendiri beritahu, kalau nak bunuh aku, hampa tak boleh bunuh. Ada satu je jalan lagi. Apa dia? Kumpul semua masyarakat di kampung. Ini hadis dalam Sunan Tirmizi. Kumpul semua masyarakat, kemudian ikat aku di pokok, panah aku, dan kalau nak panah kena sebut dengan nama Allah Tuhan budak ini, baru kamu boleh panah aku. Kalau tak sebut yang tu, panah tak ada apa. Jadi mereka pun sebut, mereka sendiri sebut dengan nama Allah Tuhan budak ini, mati. Masuk habis semua agama wali tersebut ataupun nabi tadi. Masuk Islam lah maksudnya. Dan akhirnya jadi masalah pada waktu tersebut. Raja jadi bimbang, korek lubang. Siapa yang beriman dengan agama budak tersebut masuk dalam api. Maka ramai pakat terjun dalam api waktu tu. Terjun dalam api kerana dah dipaksa untuk terjun. Tinggallah ada seorang budak dengan ibunya yang dipaksa terjun. Dan waktu ibunya teragak-agak nak terjun kerana bimbang dengan anak dia, maka anak dia bagi tahu, kata ibu, jangan bimbang, kerana yang dilihat di depan ni sebenarnya api, nampak di depan mata ni api, tapi sebaliknya adalah syurga Allah Ta'ala. Maka dia pun terjun waktu tersebut. Ini dipanggil tiflu ukhdud. Ini cerita dia dalam peristiwa tersebut.
Jadi kampung tu jadi kampung wali-wali habis semua. Nah, kampung wali-wali semua. Nah, budak bercakap, budak kecil jadi wali besar. Nah, kerana didikan daripada seorang Nabi Allah Ta'ala tadi yang wafat. Nah, dan budak tadi berkelebihan, maka kerana apa ni? Kerana gurunya, kerana barakah gurunya. Nah, itu. Dan kemudian ada lagi cerita berkenaan dengan seorang budak duduk dengan mak dia. Ada hadis, budak duduk dengan mak dia tengah duduk menyusu. Kemudian lalu seorang lelaki yang gagah naik kuda. Maka mak dia pun doa, ya Allah jadikan anak aku seperti lelaki yang gagah ni. Maka budak tu lepaskan susu anak mak dia, kemudian dia kata, ya Allah jangan jadikan aku macam dia. Terkejut mak dia, woi bercakap. Nah, jangan jadikan aku macam kawan tu. Lepas tu isap susu balik. Lepas tu Ustaz tengok ada seorang perempuan penzina yang dituduh berzina, perempuan hamba, dipukul, dibaling batu, orang pakai hina perempuan tu. Maka mak dia pun doa, jangan jadikan anak aku macam perempuan tersebut ya Allah. Maka budak tadi lepas susu mak dia, tengok budak perempuan tu, mak dia kata, budak tu kata, ya Allah jadikan aku macam dia. Boh, isap susu balik. Mak dia kata, kenapa macam tu? Maka mak anak ni pun bagi tahu, kata, kerana yang pertama tadi itu orang yang sombong. Itu orang yang bukan dekat dengan Allah Ta'ala. Manakala yang kedua, yang dituduh penzina, dia bukan berzina pun, dia dituduh oleh orang ramai. Sebaliknya dia adalah perempuan yang salihah. Maka sebab tu aku minta untuk jadi seperti dia. Ini budak yang boleh bercakap juga. Waktu ketika mana masih kecil. Tamam. Yang kemudian Masyitah, yang apa ni, anak Masyitah, itu antara. Dan satu lagi Mubarak Yamamah. Ada satu lagi namanya Mubarak Yamamah, ni yang terakhir. Mubarak Yamamah ini pada zaman Nabi SAW dipanggil Mubarak Al-Yamamah. Cerita dia macam mana Mubarak Yamamah? Mubarak Yamamah ni kisah dia dalam kitab Mawahib Al-Laduniyah daripada Mu'ayqib Al-Yamani. Kata beliau, hajajtu hajjatal wada' fadakhaltu daran bi Makkah fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu minhu ajaban. Kata Mu'ayqib Al-Yamani, saya pergi ke waktu ketika haji wada', dalam satu rumah Rasulullah berada dalam rumah tersebut, saya masuk dan saya melihat peristiwa yang ajaib. Ja'ahu rajulun min ahli al-Yamamah bi ghulamin yawma wulid. Datang seorang lelaki daripada ahli al-Yamamah bertemu dengan Rasulullah bersama dengan anaknya yang baru dilahirkan. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ghulamu man ana? Rasulullah tanya kepada budak yang baru beranak tu, wahai anak, aku siapa? Maka budak tadi menjawab, anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Budak ni bercakap. Dan budak tadi selepas bercakap, tak bercakap terus sampai mati. Dia bercakap hari itu ya. Maka dia dipanggil Mubarak Al-Yamamah. Maka Nabi doakan dia, sadaqta barakallah. Bila disebut anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, sadaqta barakallahu fik. Kamu benar, barakallahu fik. Sebab doa Nabi barakallahu fik tadi, budak tadi disebutkan, summa innal ghulama lam yatakallam ba'da dhalika hatta shabba. Sampai tua tak cakap. Mulut dia diam, senyap. Nah, dan memang Allah berkati dia betul. Jadi mulut dia tak akan bercakap benda yang sia-sia. Sebabkan kerana Nabi doakan beliau, fakunna nusammihi Mubarakal Yamamah. Maka kami, kata Sayyidina Mu'ayqib, kami menamakan beliau dengan nama Mubarak Al-Yamamah. Mubarak Yamamah. Tamam. Sayyidina Mu'ayqib ni siapa dia? Tu yang pegang cincin Nabi tu. Sayyidina Mu'ayqib dia yang meriwayatkan hadis ni. Beliau yang berada dalam majlis tersebut. Dia pemegang cincin Nabi SAW yang terjatuh ke dalam telaga Aris. Sayyidina Mu'ayqib Al-Yamani. Beliau orang Yaman. Tamam. Allah. Dan ada riwayat lagi tambahan, Nabi Nuh juga bercakap ketika kecil. Kerana mak Nabi Nuh pernah nak tinggal Nabi Nuh di dalam gua. Kerana bimbang para musuh mencari Nabi Nuh pada waktu kita sebut. Waktu ibunya nak keluar, Nabi Nuh bercakap, wahai ibu, ya ummah, la taqafi alayya wa la tahzani fa inna Allaha khalaqani wa huwa yahfazuni. Wahai ibu, jangan bimbang, jangan sedih. Allah yang menjadikan aku, Allah yang akan menjaga aku. Maka ibunya patah balik, ambil balik beliau. Ini Nabi Nuh alaihissalam waktu ketika kecil. Dan Nabi Musa juga bercakap ketika kecil. Tamam?
Satu ketika kecil, kata dalam riwayat, Nabi Musa kata kepada ibunya, la taqafi wa la tahzani fa inna Allaha ma'ana. Jangan bimbang, jangan sedih, Allah bersama dengan kita. Ini disebutkan. Sama. Ini antara cerita anak-anak yang boleh bercakap ketika mana masih kecil.